Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan melihat subtopik yang kedua dalam bab 5 iaitu 5.2 kos pengeluaran. Di bawah subtopik ini kita ada 3 bahagian iaitu pertama sekali kita akan melihat konsep kos itu sendiri dari segi takrifan dia, dan kemudian kita akan melihat kos pengeluaran jangka pendek. Okey, dan seterusnya yang ketiga kita akan tengok kos pengeluaran yang terlibat dalam jangka panjang lah. Okey, yang pertama sekali kita akan melihat konsep-konsep yang ada dalam kos inilah. Kemudian kita tengok kos-kos yang terlibat dalam jangka pendek dan juga kos-kos yang terlibat dalam jangka panjang. Okey, kita tengok dulu kos dari segi konsep kos itu sendiri, dari segi maksud dia. Takrif kos pengeluaran. Takrif kos pengeluaran ini ialah dia merupakan jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk memperolehi input-input pengeluaran. Yang mana ia akan digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okay, jadi ini menunjukkan bahawa kos ni adalah merupakan jumlah perbelanjaan yang terpaksa dikeluarkan oleh firma apabila dia menggunakan input-input dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, yang itu. Jadi lebih kepada perbelanjaan lah. Okey, itu cost. Dan konsep yang kedua bawah subtopik ini ialah selain pada tarif kos pengeluaran, kita nak memahami kos implisit. Okey, kos implisit ini perbelanjaan ke atas penggunaan faktor-faktor pengeluaran milik sendiri. Maknanya milik sendiri. Kalau kita guna barang-barang milik sendiri, kepunyaan kita tu perlu diambil kira lah. Contohnya barang milik sendiri tu macam tanah sendiri, bangunan bangunan kilang milik keluarga kita kan, ayah kita ke contohnya. So dalam sudut ekonomi, kos implisit ni dalam sudut ekonomi ni kita kena ambil kira. Sebab biasanya kita tak mengambil kira apabila kita menggunakan barang sendirilah. Contoh saya boleh bagi ni ialah macam ada orang tu dia nak memulakan perniagaan, nak menjual air kelapa di tepi jalan kan, air kelapa untuk minuman ni lah. Jadi kebiasaannya kalau dia tak ada gerai tepi jalan, dia akan sewa daripada orang. Jadi sewa tu akan perlu dibayar lah. Perbelanjaannya kan, sewa. Jadi kena bayar kepada tuan gerai. Tapi kalau gerai tepi jalan tu memang kepunyaan ahli keluarga dia, biasanya dia tak ambil kira pun. Dia hanya mengambil kira kos-kos yang lain seperti buah kelapa, kos-kos lain lah yang memang biasanya diambil kira. Tapi menggunakan bansal ataupun pondok keluarga sendiri, milik sendiri, dia tak ambil kira. Sepatutnya dia ambil kira sebagai kos implisit lah. Okay? Itu maksud contoh yang saya boleh bagilah. Okay, yang kedua ni kos eksplisit. Iaitu perbelanjaan sebenar firma ke atas faktor-faktor pengeluaran bukan milik firma. Memang biasanya kalau perbelanjaan yang kita gunakan untuk membiayai ataupun membayar hasil daripada kita menggunakan barang-barang perbelanjaan yang kita keluarkan tu, kita anggap sebagai kos eksplisit lah, kos sebenar kan. Kita tak ada baldi, kita tak ada cawan, tak ada mangkuk, tak ada pinggan, kita kena beli semua tu. Itu kita anggap sebagai perbelanjaan yang kita ambil kira sebagai kos kita. Jadi memang itulah perbelanjaan sebenarnya dan dikenali sebagai kos eksplisit lah. Okay? Cuma beza dengan implisit ni, selain daripada kos sebenar, kita kena ambil kira juga kos-kos yang apabila kita menggunakan barang-barang milik sendiri. So beza sini milik sendiri dengan bukan milik sendiri lah. Okay? Jadi kena faham. Ini soalan banyak pada soalan objektif lah. Banyak tanya tentang perkara ni lah. Kalau ada ayat milik sendiri tu, maknanya implisit lah. Kos implisit. Okay, selepas kita melihat 3 konsep kos lepas yang tadi kan, iaitu tarif kos
pengeluaran itu sendiri, takrif ataupun definisi kos implisit dan juga kos eksplisit, kita akan melihat kos pengeluaran jangka pendek. Okey, sebab dalam jangka pendek ni ada banyak kos, ada beberapa kos yang kita perlu dalami, kita perlu fahami dan kita perlu perhalusi supaya uh, senang kita nak menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pengiraan nanti, ya. So dia ada definisi, dia ada rumus, tapi kita cuba tengok dulu apakah yang ada yang terkandung dalam kos pengeluaran jangka pendek. Pertama sekali kita tengok kos-kos lah. Kos-kos yang terlibat, kos-kos pengeluaran yang terlibat dalam jangka pendek. Okay? Ada 7. Kita akan melihat dari segi definisi setiap kos tu, rumus setiap kos tu, dan juga bentuk rajah dia macam mana, kan. Dan yang seterusnya dalam bahagian kos pengeluaran jangka pendek ni, kita akan melihat hubungan yang berlaku antara keluk kos sud atau kita panggil juga keluk MC, marginal cost. MC itu marginal cost dengan keluk kos purata atau kita panggil juga keluk AC lah. AC itu average cost. Jadi, hubungan antara MC dengan AC kita akan tengok, dan kita akan juga selepas kita tengok hubungan MC dengan AC ni, kita akan tengok hubungan yang kedua antara MC juga tapi dengan keluk AVC, iaitu kos berubah purata. Antara keluk kos dengan kos berubah purata. Okey, ni mungkin kita akan tengok sebentar lagi. Okey, dan untuk bahagian ni juga, selain daripada kos-kos yang terlibat dalam jangka pendek, kita akan mendalami kos-kos pengeluaran dalam jangka panjang. Okey, yang ini dalam bahagian subtopik kos pengeluaran jangka panjang ni, biasalah kita akan tengok dulu dari segi takrif kos pengeluaran jangka panjang. Kemudian kita akan tengok hubungan yang berlaku antara kos purata jangka pendek yang kita kenali sebagai, kita boleh sebut ringkas sebagai SAC, dengan kos purata jangka panjang, LAC. So the beza sini, kos purata tu AC lah. AC tu ialah average cost, kos purata lah. Tapi bezanya jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek kita panggil SAC sebab S tu short run average cost. Kalau jangka panjang tu, kenapa ada LAC, long run average cost. Jadi SAC kita faham jangka pendek punya kos purata, LAC ni jangka panjang punya kos purata, long run average cost. Okey, sekali kita akan tengok kos-kos pengeluaran jangka pendek. Okey, kos pengeluaran jangka pendek yang pertama adalah jumlah kos. Jumlah kos, ataupun kita kenal juga sebagai TC. Jumlah kos ni TC dalam bahasa Inggeris, iaitu total cost. Okay, total cost ni ada dua rumus. Kita boleh tengok total cost diperolehi apabila kita campurkan TFC dengan TVC. So, apa itu TFC? TFC adalah kos tetap, ataupun jumlah kos tetap. Kalau ikut bahasa Inggeris ni, total fixed cost, ataupun jumlah kos tetap campur dengan jumlah kos berubah. Total variable cost ataupun TVC lah. Okey, jadi kos tetap, ringkas saya tak sebut total lah, maknanya saya sebut kos tetap campur kos berubah dapat jumlah kos TC. Okey, senang Okey, dia setiap kos ni ada dua rumus jadi kita kena faham ada dua rumus. Jadi buatlah peta ringkas, peta minda ataupun nota ringkas untuk memahami tentang perkara ni lah supaya senang untuk buat pengiraan nanti. Yang kedua, rumus yang keduanya kita boleh dapat TC ni, total cost ni, dengan mendarabkan kos purata AC, AC average cost dengan cost average cost dengan darabkan average cost dengan output ataupun keluaran, kuantiti keluaran. Okey, yang seterusnya ialah kos yang kedua, TFC, ataupun kita kenali juga sebagai total fixed cost, ataupun bahasa Inggerisnya jumlah kos tetap, atau kita sebut juga sebagai kos tetap sajalah. Okey, kos tetap ni kita ada dua rumus juga untuk memperolehinya. Pertama sekali kita ubah sesuai rumus kat atas ni. Kat atas ni ada total fixed cost, kan. Jadi TVC ni bawa ke sebelah sini, dia akan jadi TC tolak dengan TVC. Okey, bila jumlah kos, total cost tolak dengan total variable cost, jumlah kos berubah, kos tetap
jumlah kos tolak dengan kos berubah, kita akan dapat kos tetap. Dan rumus yang kedua kita boleh dapat apabila kita darabkan kos tetap purata darab dengan kuantiti keluaran, so kita akan dapat total fixed cost. Kos purata, kos tetap purata darab dengan kuantiti, kita akan dapat jumlah kos purata. Jumlah kos tetap, jumlah kos tetap. So, rumus yang kedua kita boleh dapat TFC ataupun jumlah fixed cost ni, selain daripada TC tolak dengan TVC, kita boleh dapat kita darabkan kos tetap purata darab dengan kuantiti. AFC darab dengan kuantiti. AFC itu kos tetap purata. Kos tetap purata darab kuantiti dapat total fixed cost ataupun kos tetap. Okey. Yang seterusnya ialah rumus yang ketiga bagi kos yang ketiga, iaitu kos berubah ataupun kita panggil juga sebagai jumlah kos berubah ataupun bahasa Inggerisnya total variable cost ataupun kita panggil TVC, total variable cost. Okey, rumus yang pertama untuk dapatkan TVC ialah TC ditolak dengan kos tetap. TFC, TC tolak TFC ataupun kos, jumlah kos tolak dengan kos tetap, so kita akan dapat kos berubah lah. Okey. Dan yang kedua, rumus yang kedua, kita boleh dapat juga nilai jumlah kos berubah ni. TVC ni bila kita darabkan average-nya, purata, kos berubah purata, AVC. AVC ni kos berubah purata ataupun average variable cost didarab dengan kuantiti. So kita dapat TVC. So maknanya average darab dengan kuantiti you akan dapat total lah. Okey. Itu tiga kos yang utama lah. Kemudian kita boleh dapat juga rumus bagi kos yang ketiga, yang keempat, iaitu rumus bagi kos MC, MC ataupun kita panggil juga kos suit. Kos suit ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut marginal cost. Okey, suit tu marginal, MC lah. Okey, kita boleh dapat menggunakan dua rumus juga untuk mendapatkan kos marginal ni. Yang pertama sekali, perubahan total cost dibahagi dengan perubahan kuantiti. Perubahan TC bahagi perubahan Q. Okey, so kita dapat MC. Yang kedua, kita boleh dapat juga menggunakan perubahan TVC. Perubahan kos berubah dibahagi dengan perubahan Q. Yang ni ramai orang tak tahu ni. Yang ni kita boleh dapat sebab apa? Kita dapat nilai MC sebab perubahan TVC kan berubah kan. Berubah mengikut perubahan keluaran. Jadi dia akan nilai yang sama dengan ni lah, perubahan TC. Perubahan TC ni sebenarnya perubahan TVC lah. Sebab TFC dia sama. Dia tak berubah kan. Kita dah faham kan. TFC ni dia tak berubah. Kos tetap kan. Dia tetap kan. Jadi memang dia tetap lah. Yang berubah sebenarnya TVC yang mempengaruhi perubahan C. Sebab rumus sama. Okay. Rumus ni boleh pakai lah. Okey, kita tengok pula rumus yang kelima. Okay, rumus kelima AFC, kos tetap purata ataupun kita kenal dia juga average fixed cost. AFC ni average fixed cost, kos tetap purata. Kos tetap purata daripada kos tetap lah. Macam mana nak dapat? Jumlah kos tetap ni TFC ni dibagi dengan kuantiti. Bila bagi dengan kuantiti, you dapat AFC. Makna total bagi kuantiti dapat average. Average darab dengan kuantiti dapat total. Ingat tu Okey, yang kedua, rumus yang kedua bagi AFC ni, kos tetap purata nak dapat macam mana? Daripada purata lah. Kos purata AC tolak dengan kos berubah purata. Kos berubah purata kan? Jadi kos purata tolak kos berubah purata, kita akan dapat kos tetap purata. Okey. Yang itu. Yang kedua, kos berubah purata. Kos berubah purata ni ialah AVC ataupun dikenali juga sebagai average variable cost. Macam mana kita dapat? Yang pertama sekali, total variable cost bahagi dengan kuantiti. Kuantiti keluaran kan. TVC bagi Q, so dapat AVC. Saya kata tadi, kalau total bahagi dengan kuantiti, you akan dapat average kan. Yang ni Dan yang rumus yang kedua ialah kita boleh tolakkan kos purata AC ni dengan kos tetap purata AFC. AC tolak AFC dapat AVC. Okay. Dan dua-dua ni ada kaitan dengan rumus yang terakhir ni. Tengok ni. Dekat sini. Iaitu kos purata. Jadi kalau kita tengok pada rumus ni tadi, nak dapatkan AFC, AC tolak AVC, nak dapatkan AVC, AC tolak AFC ni maknanya dia ada kaitan lah. Sebab AC ni kita boleh
diperolehi AC ni dengan rumus kedua ni apabila kos purata, kos purata AC ataupun kita panggil average cost ni, yang pertama kos tetap purata tambah kos berubah purata. Kos tetap purata tambah kos berubah purata, kita akan dapat kos purata lah. Dan satu lagi rumus yang paling utama untuk dapatkan AC ni ialah daripada TC lah, total cost. TC ni total cost kan. Jumlah kos bagi dengan kuantiti dapat kos purata. Kos purata ni kita kenali juga nama lainnya sebagai cost per unit. Itu maksud kos purata, cost per unit. Okay. So kalau kita perhatikan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rumus. Ada 7 kos yang terlibat. Tapi rumus ada banyak. Setiap kos tu ada 2 rumus. Nampak kan? Ada 2 rumus. 2 semua ni. Maknanya kalau ada 7, ada 14 rumus semua yang perlu pelajar hafal dan ingat untuk menjawab soalan pengiraan kuantitatif ya. Jadi kena hafal dengan sebaiknya. Kalau anda terlupa, tak ingat, akan mungkin memberi masalah sikit lah. Okey, seterusnya kita tengok satu persatu lah. Dari segi definisi, dari segi bentuk rajah, dari segi rumus dah tengok tadi, tapi kita cuba revise sebelah. Okey, TC ataupun kenali juga sebagai jumlah kos. Jumlah kos secara umumnya kita boleh dapat apabila kos tetap TFC tambah dengan kos berubah TBC. So dari segi maksudnya jumlah kos ni ialah semua kos-kos yang terpaksa ditanggung. Semua kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh firma untuk menghasilkan sejumlah output ataupun sejumlah keluaran lah. Okey. Maknanya jumlah kos ni semua kos yang terlibat yang terpaksa ditanggung oleh firma dalam menghasilkan barang dan perkhidmatan. Jadi dia terdiri daripada kos tetap dan kos purata. Jadi kos tetap ni ialah dia merujuk pada seperti yang kita tahu lah perbelanjaan ke atas input tetap. Okey. Dalam jangka pendek kan ada input tetap kan. Jadi so maknanya TFC itu daripada perbelanjaan input tetap lah. Sebab tu jadi kos tetap kan. Dan kos tetap ni dia tidak bergantung kepada output. Dia tidak bergantung kepada output maknanya apa? Maknanya dia tetap maintain sama nilainya pada setiap output. Jadi dia tetap ditanggung. Sebab tu bila tetap ni tetap tengok walaupun output sifar. Output sifar ni maknanya firma tertutup ataupun tak beroperasi pun kos tu tetap ada. Sebab tu namanya kos tetap. Okey. Contohnya sewa kilang. Sewa kilang tu maknanya kilang macam pandemik COVID, MMCO itu kan. PKP ke PKPD ke. Kilang kena tutup. Tapi sewa ni kena bayar. Kan kalau dia bukan kilang sendiri kan dia kena bayar lah. Sewa kedai ke kan tak beroperasi pun kena bayar. Setiap bulan kena bayar juga kan. Jadi kita kenali kos tetap. Kos yang memang tak beroperasi pun tutup kedai pun output tak ada kosong zero pun dia kena tanggung. Itu kos tetap. Dan satu lagi kos berubah tu apa? Kos berubah tu ialah perbelanjaan ke atas input berubah. Kos input berubah ni sebab dalam jangka pendek kita faham ada input berubah, ada input tetap kan. Input berubah tu biasa sinonimnya kita faham iaitu buruh lah. Upah buruh atau gaji buruh, pekerja kan. Jadi maknanya kos buruh tu dianggap perbelanjaan ke atas input berubah lah. Dikenali sebagai kos berubah dan dia sifatnya berkadar langsung dengan output. Maknanya dia mempunyai hubungan yang positif antara output dengan kos berubah. Maknanya kos berubah ni akan bertambah apabila output bertambah. Dan dia tidak perlu ditanggung jika output sifar. Maknanya kalau tutup operasi, tutup kedai, tak ada kos berubah. Kos berubah tak ada, zero. Jadi maknanya sifat kos berubah ni dia akan berubah mengikut perubahan keluaran. Kalau ada keluaran, semakin bertambahlah kos berubah. Tapi kalau keluaran sifar ataupun tak beroperasi, tak adalah kos berubah. Itu maksud dia kan. Okey, kita tengok jadual kan. Jadual di sini kita tengok ada TFC, TVC dan TC. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini kan, kita dah tahu dah rumus kat atas ni. Nak dapatkan TC ni dekat sini ni, kita hanya tambahkan kos tetap TFC dengan kos berubah.
So kita tambahkan je lah TFC dengan TVC. Contohnya pada output sifar ni kan. Jadi bermakna 12, kos tetap 12 tambah dengan kos berubah sifar. Jadi 12 lah. 12. TC-nya 12. Jadi di sini menunjukkan bahawa nampak tak ada persamaan antara TFC dengan TC. Kos tetap sama dengan kos total cost pada output sifar. Maknanya apa yang saya nak beritahu kat sini ialah kita boleh mengetahui nilai kos tetap apabila kita melihat nilai TC pada output sifar. Semasa output sifar ni TC-nya 12. Jadi maknanya apa? Maknanya pada output sifar kita boleh dapat tahu nilai kos tetap ni kita tengok pada TC. Sebab pada output sifar TC sama dengan TFC. Pada output sifar jumlah kos sama dengan kos tetap. Sebab apa? Kos berubah waktu ini TVC adalah sifar. Tak ada kosong kan? Jadi TFC sama dengan TC pada output sifar. Tapi pada output 1, 2, 3 dan seterusnya kita tak boleh tahulah TFC tu berapa. Okay? Sebabnya dia ada TVC juga kan. Jadi susah nak tengok lah. Jadi tips dia ialah if you nak jawab soalan pengiraan nanti, kalau you nak tahu cost tetap, you tengok pada output sifar. Okay? Sebab TC-nya pada waktu itu sama dengan TFC lah. Okay. Okay, macam mana dapat TC 40 ni? Sebab ni kita tambahkan kan. TFC kos tetap tambah dengan kos berubah. Jadi bermakna kita dapat 40 pada output pertama tu. Pada output 1 tu kan. 12 kos tetap campur dengan 28 kos berubah. Kita dapat jumlah kosnya 40. Okey, 12 tambah 28. Dan begitu juga dengan untuk output yang kedua, kita akan dapat 12 tambah 44 kos berubah 56. Kan? Dan kemudiannya pada output 3 kita tambahkan kos tetap 12. Dia memang kos tetap. Bila kita dapat dah mula-mula tu 12, semua ni 12. Tak payah kira, tak apa, kita memang dah tahu sebab ni mendata kan. Okey. Dan untuk output 3 ni 12 tambah 61 73. Dan pada output 4 ni 12 kos tetap tambah dengan kos berubah 91. So kita dapat 103 jumlah kos ni lah. Okay, very simple. Okay. Now we go to cost yang kedua, cost tetap ataupun kita panggil juga sebagai jumlah kos ataupun cost total fixed cost ataupun TFC. Okey, TFC ni dari segi maksud definisinya ialah perbelanjaan yang dilakukan oleh firma atas penggunaan input tetap. Sebab nama lah kos tetap kan. Kos tetap tu maknanya daripada perbelanjaan yang dibuat oleh firma ke atas input tetap lah dalam proses pengeluaran. Sebarang perbelanjaan ke atas input tetap, itulah kos tetap. Okay, so seperti tadi juga lah maksud kos tetap tu perbelanjaan ke atas input tetap. Ciri-cirinya dia tidak bergantung kepada output dan dia tetap ditanggung walaupun output tu tidak beroperasi ataupun sifar kan. Contohnya kita faham tadi lah, sewa kilang, sewa rumah kedai dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita tengok sini sifat keluknya adalah mendata selari dengan pasti keluaran ni. Dapat TFC kan. So dia mendata lah sebab dia tetap. Kalau kita tengok tadi nilai yang kita bagi tadi 12. 12 maknanya output bertambah lah. Berapa pun dia tetap dengan nilai jumlahnya RM12. Contoh lah kan. So kalau kita tengok dekat sini. Okay. Saya dah bagi tahu tadi kan. Kalau nak tahu berapa total fixed cost, tengok pada output sifar. Berapa TC? TC 12. So mana? Sebab TVC sifar. So TC 12 ni bersamaan dengan TFC lah. Kita sebab rumus dia yang ni kan. Jadi nak dapat TC ni, TC nak dapat TFC ni bermakna TC tolak dengan TVC. Dia ada dua rumus tapi dalam kes ni kita tak dapat guna rumus ni sebab kita tak tahu AFC. Jadi kalau kita dapat total semua ni kita boleh tolak kan. Jadi macam mana nak dapat TFC? TC 12 ni tolak dengan TVC kos berubah. So dapat 12. Okey. Ni lah macam mana dapat ni 12. TC 12 tolak kosong. So untuk yang kedua ni TC-nya 40 tolak 28. Dapat 12 kan. Yang ini pun 56 TC tolak dengan 44 TVC. Dapatlah 12. Dan sini pun 73
73 TC tolak dengan 61 TVC. So, dapatlah 12. Nah, begitulah seterusnya lah. Okey, sebelum kita dapat 12 tu apabila 103 tolak 91. Tapi ini sebenarnya lambat nak kira, tapi yang seperti yang saya bagi tahu lah. Sebab kita dah tahu dah keluknya adalah mendata kan. TFC ni dia sama saja pada setiap tiga output. Jadi kalau kita dah dapat pada output sifar ni RM12, mana kita tulis je lah RM12 pada setiap petak ni. Tak payah kira, tak payah tolak-tolak beginilah. Sebab kita dah faham dah kan. Dia memang mendata. Nilainya adalah sama saja pada setiap keluaran output. Okey. Jadi kita faham macam mana nak dapatkan tu. Jadi apa yang kita nak bagi tahunya, anda boleh mengetahui nilai kos tetap pada output sifar. Sebabnya kerana apa? Kerana output sifar itu pada masa itu TC sama dengan TFC kan. Kat sini 12 lah. Kalau saya tulis ni TC sama dengan TFC sama dengan 12. Sini nampak bukti dia kan. Okey. Itu dia. Kita tunjuk dah tu. Nampak tu. Ni. So bila kita dapat ni, kita tengok sini kan 12. Dan kita terus tulis ke bawah. Tak payah tolak-tolak macam ni sebenarnya. Terus automatically kita faham. Okey, kita tengok rumus yang ketiga iaitu TVC, Total Variable Cost, atau kita kenal sebagai kos berubah. Apa maksud kos berubah? Kos berubah ni ialah perbelanjaan yang dilakukan oleh firma ke atas penggunaan input berubah lah. Kalau tadi kos tetap perbelanjaan yang dilakukan oleh firma ke atas input tetap. Sekarang perbelanjaan firma ke atas penggunaan input berubah dalam proses pengeluaran, maka dikenal sebagai kos berubah. Dan kos berubah ni seperti yang kita terangkan sebelum ni, dia merupakan perbelanjaan berubah kan, dan satu lagi dia berkadar langsung ataupun berhubung secara positif lah dengan tingkat output ataupun keluaran. Keluaran tambah, kos berubah pun akan meningkat tambah. Dan dia tidak perlu ditanggung jika operasi pengeluaran tu sifar, output sifar kan, sebab dia tutup tak ada input berubah. Okey. Contohnya upah buruh, bahan mentah dan sebagainya lah. Jadi bentuk keluknya, okey, dia bentuk seperti inilah. Dan dia ada dua, satu versi yang begini, satu versi serik saja, bergaris linear pun ada satu lagi ya. Jadi beza antara keluk yang bergaris linear, bergaris lurus dengan bergaris yang macam ni. Ini bukan bergaris lurus, ini bergaris macam ada lengguk sikit, ada lengguk-lengguk sikit kan. Ada shape sikit ni. Ini dipengaruhi, kalau orang tanya pasal apa ni, dia tidak serik, dia dipengaruhi. Bentuknya ni ada disebabkan oleh hukum pulangan berkurang lah. Hukum pulangan bertambah, hukum pulangan berkurang. Okey. Jadi kena praktis lah TVC. Okey. Okey, itu yang ketiga kita tengok dari segi rumus dia. Rumusnya TVC ni ialah TC tolak TFC. Jumlah kos tolak dengan kos tetap dapat kos berubah kan. Jadi TC ni tolak dengan TVC. Kalau saya tengok sini, okey, kejap. Dia ada rumus kedua tapi kita tak boleh guna rumus kedua sebab kita tak ada ABC. Kita guna rumus ni lah. Okey, TC tak apa utama, macam mana dapat? 12 ni TC tolak dengan TFC. 12 tolak 12 kosong lah. Itu cara kita nak dapatkan kos berubah. Okey, ni TC 40. Tolak dengan TFC 12 dapat 28. Kan? 40 tolak 28. 40 tolak 12 dapat 28. Yang ini 56 tolak 12 dapat 44. Ni 73 tolak 12. 73 tolak 12 dapat 61. Ini 103 tolak 12 dapat 91 kos berubah. Okay, very simple. Okay, now we go to kos berubah purata, AVC ataupun average variable cost. Okey, kos berubah purata ni ialah perbelanjaan yang dilakukan oleh firma atas penggunaan input berubah. Okay, sebab dia variable cost kan, tapi dia variable average kan. Variable cost maknanya perbelanjaan yang dilakukan oleh firma ke atas penggunaan input berubah bagi mengeluarkan dia ada ayat seunit output. Kenapa disebut seunit output? Sebab dia purata. Kos purata kan, tapi kos purata yang melibatkan kos berubah. Jadi bermakna perbelanjaan firma kat atas input berubah tu kena ada lah, tapi bagi mengeluarkan seunit output. Bila ada seunit output tu makna purata lah tu. Okey, dari segi AVC ni dia berbentuk U. Dia dikatakan berbentuk U. Okey.
kenapa dia berbentuk U ni? Kalau kita tengok ni, berbentuk U tu maknanya pada mulanya keluk ABC ni, kos berubah purata ni, dia menurun. Dia menurun sehinggalah mencapai titik minimum. Dia turun sampai titik minimum, semasa dia turun tu, dia disebabkan oleh hukum pulangan bertambah. Dan kemudian dia sampai titik minimum, dia bertambah balik. Nampak? Tambahan output seterusnya dia menyebabkan ABC mula menaik semula. Nampak kan? Naik. Dan bila menaik, ABC menaik, dia dikatakan disebabkan hukum pulangan berkurang. Naik bukan hukum pulangan bertambah, naik hukum pulangan berkurang. ABC naik disebabkan hukum pulangan berkurang. Okey. So kalau kita tengok bentuk dia tu seperti inilah. Dia bentuk U kan. So dia turun, capai minimum dan dia naik apabila output keluaran bertambah. So practice lah kalkulasi. Tapi yang pentingnya semasa kalau ikut perenggan ni, semasa ABC turun, nampak kan? Turun sebelum capai minimum kat sini ni, dia dipengaruhi oleh hukum pulangan bertambah. Hukum pulangan bertambah. Dan semasa ABC menaik ni, selepas dia minimum dia naik kan? Disebabkan hukum pulangan berkurang. Okey. So, kos berubah purata ni kita boleh perolehi dengan menggunakan dua rumus. Tapi rumus yang pertama ni kita boleh juga dapat. Ni dapat TVC bahagi kuantiti. TVC bagi kuantiti, so kita dapat ABC juga lah. Okey. Ni rumus ni. Dan kita juga ada rumus kedua, iaitu AC tolak dengan AFC. Okey. Tapi kita guna rumus ni lah. Sebab kita ada total. Keluk total banyak kan. Total bagian kuantiti. So, kita dapat ni lah. Dan untuk makluman pelajar, untuk output sifar ni, kita tak boleh tulis sifar sini. So, kalau kita tekan kalkulator pun, kosong bahagi dengan kosong, dia tak jadi kosong, dia jadi dash. Okey. Itu yang pertama lah. TVC kosong, bahagi dengan Q kosong. Jadi kosong bagi kosong, dash. Tekan kalkulator, dia akan syntax error kan. Error tu mana dash, bukan kosong. Siapa buat kosong, kena tolak markas tengah kat sini. Okey. Yang kedua ni, macam mana ABC pada output yang pertama ni dapat 28. Sebab TVC 28 dibagi dengan kuantitinya 1. So dapat 28 lah. 28 bagi 1 kan. Dan untuk output yang kedua, macam mana dapat 22 ni? Sebab TVC dia 44. Nampak kan? 44 bagi dengan outputnya 2. So 22. Dan bagi output yang ketiga, 61 bahagi dengan 3. 61 bagi 3, TVC 61 bahagi dengan 3 output. So dapat 20.33. Dan begitulah seterusnya, macam mana dapat 22.75 ni apabila 91 TVC ni dibahagi dengan outputnya 4. So, 91 bagi 4, 22.75. So, kita dapatlah nilai-nilai AVC yang ada bagi setiap output tu. Kena ingat formula tu. So, yang kita tunjukkan ini berdasarkan formula yang pertama. Dia ada formula kedua ni. Sampai sebab kita tak ada lagi data ni. Kita tak buat kolom kan. Jadi, kita tak boleh tunjukkan lah. So, saya tunjuk satu sajalah. Okey, seterusnya AFC cost tetap purata, average fixed cost. Okey, cost tetap purata ni ialah cost tetap. Cost tetap tu maknanya perbelanjaan yang dilakukan oleh firma ke atas input tetap. Ke atas penggunaan input tetap. Tetapi sebab dia purata belakang ni, bermakna bagi mengeluarkan seunit output. Itu je beza dia. Okey. So, input kos tak purata. Kos tak purata ni dia mencerung ke bawah dan cembung ke origin. Origin tu titik origin lah. Dan dia mencerung ke bawah dan sentiasa bernilai positif apabila output bertambah. Okay, kalau kita tengok dekat sini tu bentuk keluknya. So, lepas kita tengok definisi, kita boleh tengok ciri-ciri dia and then kita boleh tengok bentuk rajah dia, keluk dia. So, keluk dia bentuk macam ni. AFC-nya mencerung ke bawah. Nampak? Mencerung ke bawah dan cembung ke origin. Dia mencerung ke bawah dan cembung ke origin. Titik origin ni kat sini. So, bermakna dia cembung ke origin. Dia bukan cembung ke atas. Cembung ke origin. So, mencerung ke bawah dan sentiasa bernilai positif apabila output tambah. So, output bertambah ni kan. Dia sentiasa mencerun ke bawah. Tapi dia masih selalu positif lah. Bernilai positif. So, dia sentiasa positif. Dia tak akan memotong masih keluaran.
ataupun dia tak akan bernilai negatif lah. Dia akan sentiasa turun. Cuma sini tak kuat lah turun dia. Okey. Itu ciri-ciri kalau average feed cost. The cost tetap purata. Okey, macam mana kita nak dapatkan jumlah kos tak purata ni? Okey, tak ada masalah. Kita bahagikan total fixed cost, kos tetap ni, jumlah kos tetap ni dengan kuantiti keluaran Q kan. So kita dapat. So, kat sini kita dah dapat dah total fixed cost ni. 12 kan. Okey. So kita bagikanlah dengan keluaran. 12 bagi kosong, tekan calculator dia dapat dash bukan kosong. Okey. Yang ini kita tak dapat Yang ini kita belum ada ABC lagi, tak ada. AFC pun tak kira, baru nak kira ni kan. Jadi AC pun tak ada. So kita guna rumus yang pertama. So kita dapat dash sebab 12 bagi kosong. TFC bahagi output kosong, 12 bagi kosong dash bukan kosong dan 12 bagi kosong dash. Okey, siapa buat kosong? Salah. Okey. Yang kedua ni ialah output 1 ni 12 bagi 1 dapat 12. Yang bawah ni 12 bagi 2. Sebab kita tahu lah kos tetap ni dia tetap je 12 kan. 12 bagi 2 output 2 kan. 12 bagi 2 6. 12 bagi 3 4. 12 bagi 4 12 bagi 4 3 kan. Jadi kita bagi je kos tetap 12 tu dengan output keluarannya. So dapatlah nilai dia. So kita dapati 12 6 4 3. Nampak dia semakin rendah tapi dia masih positif. Terusnya kita tengok kos purata ataupun AC, iaitu average cost. Kos purata ni ialah semua kos yang terpaksa ditanggung oleh firma untuk menghasilkan seunit output. Okay? Itu dari segi definisi dia lah. Okay, jadi AC ni ialah campuran seperti yang kita tahu tadi, iaitu AFC tambah dengan ABC. Maka kita dapat AC lah. Dan AFC ni dia sentiasa, seperti yang kita tahu tadi, kita tengok keluk dia tadi, dia sentiasa menurun apabila output tu ditambah. Tapi dia masih sentiasa positif lah. Okay. Manakala ABC ni dia berbentuk U pada mulanya, di mana keluk ABC ni dia menurun lah. Okay. Sehingga mencapai titik minimum. Dan dia menurun ni kerana disebabkan oleh hukum pulangan yang bertambah. Okay. Dan kemudian apabila dia minimum tadi, dia akan naik semula. So apabila ABC menaik ataupun meningkat semula, ini disebabkan oleh hukum pulangan berkurang. Okay. So kalau dari segi bentuk gelurnya adalah seperti inilah. Okay. Jadi kalau kita tengok AC-nya, dia berbentuk U lah. Okay. Dan dia sama juga dengan ABC lah, berbentuk U juga. Cuma beza AC dengan ABC itu titik minimum yang dicapai oleh keluk kos berubah purata ABC ni lebih awal sedikit berbanding dengan titik minimum yang dicapai oleh keluk AC agak lewat sedikit lah. Okey. Kalau kita tengok pada rajah pun disebabkan seperti yang saya terangkan sini tadi, AC ni adalah hasil campur AFC dengan ABC. Maka contohnya jika ABC, jarak menegak ABC di sini, jadi untuk mendapatkan nilai AC, so bermaknanya AC yang berada di sini ni adalah AFC lah, jarak yang hijau ni AFC. So kalau ini ABC campur dengan AFC. So kita akan dapat pada kuantiti ini AC-nya adalah di sinilah. Okey. Kita tak bagi nilai lah. Nilai tu mungkin berapa ringgit lah. Contohlah saya bagi sini AC bernilai RM15. Maknanya sini ABC RM7.50, AFC RM7.50 lah. Campur dua jadi RM15. Okey. Jadi begitu juga dengan pada apabila output atau keluaran ni bertambah. So kita akan dapati dia akan mempengaruhi bentuk keluk AC lah, dengan tambahan ABC dengan AFC. Cuma saya nak beritahunya bahawa antara keluk AC dengan ABC tu sebenarnya jarak menegak
bagi keluk kos tetap purata. Di sini kos tetap purata agak kecil lah banding dengan kos berubah purata, sebab kita faham sifat keluk AFC semakin berkurang apabila output bertambah. Okey. Okey, kita boleh tengok juga keluk kos purata ni melalui rumus dia, kan. Yang kita ketahui AC ni boleh diperolehi apabila jumlah kos TC dibahagikan dengan kuantiti keluaran. So kalau kita juga boleh gunakan rumus yang kedua, iaitu kita boleh dapat AC ni apabila kita tambahkan ABC dengan AFC. Ini rumus kedua lah. Tapi dalam jadual ni ada cost total saja. Ini jumlah cost, ini total variable cost, total fixed cost. Jadi kita boleh guna rumus ni lah. Kita guna rumus ni untuk dapatkan AC. So TC bahagi dengan Q, kan. TC bagi Q. Maknanya untuk output sifar ni AC kita dapat dash apabila kita bahagikan TC 12 dengan output sifar kosong lah. Okay. Bila 12 bagi sifar dia ada dash lah. Kalau kita tekan kalkulator pun apabila dibahagi dengan sifar dapat dash. Jadi memang pada output sifar ni memang kita akan bagi keluk average average ni dia mesti dash. Sama juga keluk marginal M marginal cost bila output sifar pun dash. Okey, tu kena ingatlah. Kita tak boleh tulis sifar, kita tulis dash bagi keluk average dan keluk marginal. Okey, untuk keluaran output yang pertama ni dia akan dapat 40 sebab TC-nya 40 dibahagi dengan output 1. Dan pada output yang kedua ni TC-nya 56 bila dibahagi dengan 2 so dapat 28 lah AC-nya. Dan ini 73 TC bahagi dengan output 3 so dapat 24.33 dan seterusnya untuk TC pada output 4 ni 103 lah. 103 bagi dengan 4 so dapat lebih kurang 25.75. Okey. Itu berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan nilai AC menggunakan rumus pertama lah. Okey. Sebab kita tak ada data tentang rumus kedua ni, average, kan. Jadi kita guna rumus pertama lah. Okey. Dan seterusnya ialah cost ataupun kita tulis juga sebagai marginal cost lah. Ringkasnya MC. Cost ni ialah pertambahan jumlah kos akibat pertambahan satu unit output. Okey. Kalau tengok pada definisi ni sebenarnya dia macam lebih mendefinisikan rumus lah. Kalau kita tengok, kan, pertambahan jumlah kos tu perubahan TC lah. Akibat tu dibahagi dengan pertambahan satu unit input. Satu unit output satu unit output mana perubahan Q. So cuma bila definisikan kita tak boleh kata dibahagikan lah. Perubahan TC dibahagi dengan perubahan Q tak boleh lah. Dalam definisi kita beritahu pertambahan jumlah kos akibat pertambahan satu unit output. Okey. So bila menyentuh tentang cost suit ni, dia berbentuk U juga dan dia dipengaruhi oleh hukum pulangan. Di mana apabila MC menurun, mula-mula tu memang menurun lah. Itu kerana dia dipengaruhi oleh hukum pulangan sud yang bertambah. Sama macam keluk AC dan juga keluk ABC yang berbentuk U. Kemudian apabila dia menurun tu dia capai titik minimum dan kemudian selepas tu dia akan meningkat semula. Jadi apabila MC meningkat semula tu ini menunjukkan bahawa dia dipengaruhi oleh hukum pulangan sud berkurang. Okey. Dan bentuknya seperti inilah. Kita tengok dia turun minimum dan seterusnya dia naik. Semasa dia turun tu apabila output keluaran ditambahkan dia turun. Bila dia turun tu hukum pulangan sud bertambah. Lepas tu kemudian dia naik balik, hukum pulangan sud kurang. Okey. Okey. So kena praktis lah. Praktis selalu buat rajah supaya kita tidak kekok apabila kita nak menjawab soalan nanti, terutama soalan esei. Okey, sekarang ni saya pergi kepada macam mana nak dapatkan nilai bagi MC melalui rajah. Tu dalam jadual ni ada TC, TVC. Dalam jadual ni ada TC, TVC dan juga TFC. So rumus yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan nilai MC ialah
rumus ni lah, perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Okey, apabila perubahan TC bagi perubahan Q, so kita dapat MC lah. Walaupun kita tahu ada rumus yang kedua. Rumus kedua apa dia? MC juga boleh diperolehi apabila kita guna rumus perubahan TVC bagi perubahan Q yang tak ada tulis kat sini, tapi rumus kedua tu boleh digunakan untuk mendapatkan nilai TC. Tapi kita akan guna rumus yang diguna ramai lah, iaitu perubahan TC bagi perubahan Q. So dalam rajah ni maknanya kita akan dapat inilah. Untuk output sifar ni kita akan dapat negatif, kita akan dapat dash. Dash tu sebab apa? Sebab perubahan TC-nya kita tak tahu sebelum ni kan. Perubahan TC ni 12 tolak berapa kita tak tahu. Bagi dengan kosong. Jadi bila 12 tolak berapa bagi dengan kosong ni dash lah. Tak payah susah-susah fikir. Memang kalau marginal ataupun average pada output sifar dia akan dash. Bukan sifar. Siapa yang tulis sifar? Kosong markah. Okey, untuk yang kedua ni pada output satu ni, kita dapati perubahan TC ni adalah 40 tolak 12 lah. Perubahan TC yang 40 tolak 12 bahagi dengan 1 tolak 0 lah. Perubahan Q je. So, kita dapat 28. Dan untuk output yang kedua ni, kita akan dapat 16 ni apabila perubahan TC-nya 56 tolak 40 kan. 56 tolak 40 bahagi dengan kuantiti baru dia 2 tolak 1. So, dapat 16 lah. Okey. Dan begitu juga untuk output yang ketiga. Kita dapat 17 ni, MC bernilai 17 ni apabila perubahan TC-nya 73 tolak dengan 56. 73 tolak 56 perubahan TC bahagi dengan perubahan Q-nya ataupun perubahan output-nya 3 tolak 2. So, dapat 17. Dan seterusnya, untuk output yang keempat ni kita dapat 30 ni apabila 100 perubahan TC-nya 103 tolak 73 bahagi dengan 4 tolak 3. Okey, so kita dapat 30 situ. Kita caranya kita nak dapatkan. Kita kedua, kalau kita guna rumus yang kedua, perubahan TVC boleh juga kita dapat. Kita guna perubahan TVC bagi Q pun boleh. So itu berkaitan dengan MC dari segi definisinya, dari segi rumus dia dan juga bentuk rajah dia. So sekarang kita nak tengok bentuk keluk AC dan juga keluk AVC jadi praktis buat keluk ni supaya bentuknya seperti ini dan kita tahu bahawa AVC contohnya pada output di sinilah, output di sini AVC-nya jarak menegak ni daripada sini sampai ke atas ni AVC, dan sudah pastilah antara AC dengan AVC ni ialah AFC. Jarak sini sampai sini AFC. Jadi bermakna AVC tambah AFC, so dekat sini AC lah, nilai AC-nya. Okey. Jadi kita tak bagi nilai sebab kita nak tunjuk dari konsepnya dulu. Okey. Supaya pelajar faham. Maknanya apa yang saya nak bagi tahunya, kalau sini AVC, antara keluk AVC dengan AC ni, jarak menegak ni, antara AC dengan AVC ni adalah jarak menegak bagi kos tetap rata atau kita panggil AFC. So kat sini AFC ni kat sini lah. Kan? Kat sini AFC, sini AVC. Sini kalau di sini pula, sini AFC, sini AVC. Sebab AFC campur AVC, so kita dapat AC lah. Okey. So begitulah cara kita nak mengenal pasti. Maknanya kita faham lah. Antara AC dengan AVC itulah jarak AFC. Dan satu lagi, kita mesti faham juga titik minimum AVC selalu di awal, capai awal daripada titik minimum AC. Okey, jangan buat pada titik ataupun pada kuantiti output yang sama, salahlah keluk anda. Satu lagi, jarak di sini di awal keluaran ni dia jarak sikit, jauh sikit. Sebab AFC nilainya besar. Jarak antara AC dengan AVC ni besar. Tapi bila semakin banyak keluaran ditambah, jarak AC dengan AC dengan AVC ni dia semakin rapat, semakin dekat. Kenapa? Sebab nilai AFC semakin berkurang. Okey. So yang saya sebut tadi iaitu titik minimum AVC ni di sini dicapai lebih awal berbanding titik minimum yang dicapai oleh AC AC lewat sedikit.